Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Ini masih lagi kerana PKP, jadi kita belum lagi start kelas insya-Allah. Macam kita sebut kemarin, kita akan nanti hari Rabu malam macam ni, kita akan ambil kelas berkenaan usul tafsir. Jadi sebelum tajuk tu kita mulakan nanti dibaca salam dengan buku fizikal, kita akan mulakan, kita akan ambil tajuklah berdasar pada apa yang penganjur bagi pada saya bincangkan insya-Allah. Baik. Tajuk yang kita ambil pada malam ni insya-Allah berkaitan tajuk mengenal ciri-ciri ajaran sesat. Mengenal ciri-ciri ajaran sesat. Yang mana kita akan ambil dalam satu poin, iaitu saya akan ambil contoh Kahak Al-Kadzab, Kahak pembohong, sebagai contoh. Banyak kita akan bincangkan, tapi kita ambil contoh nanti Kahak Al-Kadzab. Ni malam ni kalau terputus lagi, minta maaf sebab saya masih bersiaran daripada Sungai Petani. So line kat sini tak apa cantik sangat, tak macam line di Shah Alam. So line sini dia kadang-kadang tu masalah sikit. Tahu kenapa? Bukan nak kata Kedah tak maju. Tapi yelah cerita kan. Kami kat sini kat Sungai Petani dah 3 hari tak ada air. Pasal kan paip pecah ada masuk berita tu kan. Semua pak mutua saya mula tu ada 3 hari air. Ni hari ni tak ada air, tak ada. Dah 2 hari dah angkut air daripada tangki depan masuk ke dalam kolam bilik mandi. Ala kulli hal semua taala segerakan pelepasan daripada perkara ni. Susahlah kalau saya tahu mungkin balik besok ke atau balik lusa. Sebab tak balik lewat ni pasal air tak ada ni, kita nak tinggal rumah macam ni masalah juga. Okey, ala kulli hal kita insya-Allah malam ni akan ambil ciri-ciri ajaran, mengenal ciri-ciri ajaran sesat. Dan kita akan ambil contoh, nanti perbincangan kita panjang sikit berkenaan dengan kumpulan Kahak Al-Kadzab. Kahak Al-Kadzab. Kita tak layak dia Rasul Kahak. Dia bukan Rasul. Dia penipu. Jadi kita akan bincangkan insya-Allah panjang lebar nanti sikit pada contoh apa yang kita jumpa daripada doktor mereka. Okey. Bila kita sebut tentang ajaran sesat ni, okey. Kalau ikut para ulama punya pecahan, kalau kita baca macam Syekh Saleh Fauzan punya tulisan, para ulama zaman dahulu tulisan, ikut kalau pecahan kajian para ulama zaman dahulu, tertib tentang berlakunya kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni, dia punya signifikan, dia punya sequence. Dia bukan sekaligus datang.
Bahkan ajaran sesat ni kalau kita nak fahamkan lah, kumpulan yang tak beriman, munafik tu pun sesat. Sesat juga. Tapi mereka ni dalam duduk dalam umat Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat Nabi SAW, orang munafik ni masih lagi tak menzahirkan dia punya kekufuran dengan jelas. Diorang akan ada 2-3 statement mereka kata yang Allah akan dedahkan, tapi dari segi masalah luaran diorang serupa macam Islam yang lain. Solat, puasa, zakat, haji, bila pergi jihad tu, pergi separuh jalan patah balik. Dia akan ada macam itulah keadaan. Sesat juga. Tapi kita nak tumpu sekarang ni pada kumpulan-kumpulan yang muncul lepas kewafatan Rasulullah SAW, yang mereka ni makin berkembang. Kalau ikut tertib sequence dia yang para ulama tunjukkan, dia ada kumpulan dia. Dia mula contoh macam permulaan yang dilihat adalah kumpulan Khawarij. Yang pasal pada zaman para sahabat, akhir zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia dah mula muncul bergerak-gerak kumpulan ni, dipanggil Khawarij. Kemudian lepas kumpulan Khawarij muncul kumpulan Syiah pula keluar. Lepas tu dalam tempoh yang sama, dia sebut berkenaan Qadariyah. Kemudian ada kumpulan Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Dia kalau ikut pada tertib tersebut, dari segi sekuens kemunculan tu, diorang memang kita kata lepas kematian Umar bin Khattab anhu, perpecahan tu, kumpulan ni makin berani menzahirkan diri. Tapi kalau ikut pada usul kesesatan kumpulan sesat ni, usul dia sama je. Kesamaan tu ada. Sebab tu saya pada malam ni saya akan nukilkan sikit sebelum saya bincangkan secara detail berkenaan dengan perangai atau tingkah laku perkumpulan ni dikatakan macam apa, yang mengaku Rasul dan sebagainya, yang mengaku Tuhan pun ada. Kita tengok dahulu pada pertama sekali berkenaan dengan tajuk apa usul golongan ni dalam mereka dikenali sebagai sesat. Okey. Sebenarnya pada asas kalau kita belajar kitab Manhajut Talaqi wa Istidlal, tata cara penerimaan ilmu juga pendalilan, kita akan jumpa bila sebut tentang ahli bid'ah, dia akan 3 usul. Dan kita kenal ahli bid'ah tu ahli bid'ah, bahkan kumpulan sesat tu sesat, berdasarkan kepada hubungan mereka dengan nas. Macam mana mereka bermuamalah dengan nas yang datang dari Quran dan Sunnah, apa perbuatan mereka pada nas-nas tersebut. Dia ada 3 usul. Jadi mereka sesat ada 3 usul. Pertama, mereka berani tolak nas. Tolak nas dengan terang-terangan, tak nak terima. Saya tak setuju dengan nas ni. Saya kata macam ni. Okey, ini kumpulan yang pertama lah yang kita kata memang kita kata berani tolak nas. Sifat jelas dia berani tolak nas. Okey. Kedua, yang agak licik sikit, dia mempermainkan usul pendalilan syariah. Usul pendalilan syariah, maksud dia kata dia percaya, dia setuju tentang tajuk Nabi Muhammad tu utusan Allah Ta'ala, Allah itu Tuhan kita, Quran datang, setuju. Tapi diorang mempermain-mainkan tentang semua pendalilan syariah ni dengan cara ada 9 benda 9. Nanti pasal dalam kes bila kita bincang dengan kumpulan-kumpulan sesat, mana kita jumpa pun tajuk serupa je, tak ada beza. Tak kira orang tu modernis ke, yang panggil yang kumpulan new age movement ke, ESQ ke, contoh macam kumpulan lain macam Arkam ke, Qadiani ke, Bahai ke, semua tajuk ni akan serupa. Okay. Yang kes pertama tadi tolak nas daripada depan ni, ini kita faham. Bila orang tu tolak nas daripada depan, Tok Usah pening kepala. Tok Usah kata macam dia ni baik tak ada kira. Tolak nas dengan nyata dan terang, orang tersebut telah terkeluar daripada batasan Islam. Dia reject macam tu. Nabi sabda aku tak kisah. Pilih apa aku? Habis. Allah firman aku pilih apa. Dia cakap macam tu je, maka habis. Satu perkara. Cuma yang kedua ni licik sikit. Dan tajuk kedua ni, diorang bukan kata tak terima nas. Dia tak kata tak terima nas. Dia setuju Quran daripada Allah Ta'ala, Muhammad tu Rasulullah. Tapi ketika mereka bermuamalah dengan nas, kita akan jumpa perangai. Pertama, kita ada 9. Pertama, percaya Quran, tak percaya sunnah. Percaya Quran, tak percaya sunnah. Ini banyak kumpulan lah. Kumpulan sesat contoh macam geng-geng anti hadis. Anti hadis kan. Dia cuba nak timbulkan, kata kami percaya Quran, sunnah kami tak percaya. Quran mutawatir,
Tapi hadis tak apa, hadis tak semesti macam tu. So diorang timbulkanlah tajuk untuk percaya Quran tak percaya sunnah. Alasan dia kerana dia kata sunnah ni bukan Quran, bukan kalamullah. Tak maksum dan sebagainya. Ini masalah. Sebab kat sini yang kita kata kumpulan utama ni, ni yang dia dipermainkan 9 perkara dalam tajuk muamalah mereka dengan nas. Dia bukan kumpulan, dia bukan kes pertama tadi. Kes pertama tolak terus Quran dan sunnah. Tak nak percaya langsung. Yang ini kata percaya tapi dimainkan dengan 9 cara. Pertama, dia kata percaya Quran tak percaya sunnah. Percaya Quran tak percaya sunnah. Ini sering berlaku, kita dengar ayat-ayat keluar daripada orang ni. Cuma macam geng Kaha, saya masukkan contoh. Kumpulan Kaha Al-Kazab ni. Dia kata saya percaya Quran, kami percaya Quran, kami tak percaya sunnah. Pasal kami tak ada an daripada kami tak nak dengar. Tapi bila kita tanya balik soalan, nas Al-Quran yang awak dapat ni, awak dapat mana? Adalah. Saya kata dapat mana? Saya kata dapat mana? Sebab sebenarnya Quran itu juga datang dengan an. So kalau bukan sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi menukilkan kepada kita, meriwayat kepada kita bacaan Rasulullah SAW, kita tak tahu Quran tu baca macam mana. So macam mana orang boleh kata nak ambil teks Quran, tak nak ambil penjelasan sunnah? Dan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Quran dan dalam surah An-Nahlu ayat 44. Allah Taala kan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun pada engkau Muhammad az-zikr, itu Quran itu, litubayyana lin-nas, dan kau jelas kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa turun kepada mereka. Bagi kau terang pada manusia apa turun pada mereka. Maksud dia Quran ni turun pada engkau, kami turunkan engkau turunkan untuk kejelas kepada manusia apa turun pada mereka. Maksud dia Allah Taala bukannya jadikan Quran tu independen sebagai kefahaman bebas. Sebab tu siapa-siapa nak faham Quran kena tengok sunnah. Tanpa faham sunnah, awak tak faham Quran. Awak takkan faham Quran. Ini basic. Dalam konteks masalah percaya Quran dan sunnah ni banyak donggut yang timbulkan. Antara perkara ni lah, perkara pertama tadi, dia tak nak percaya. Jadi kita kata penjelasan. Kalau kita nak Quran, kita kata orang tu ambil Quran. Kita tanya soalan, awak dapat Quran dari mana? Quran awak ambil ni daripada mana? Dah ada dah. Saya kata dah ada, datang mana? Macam saya kata pada Kaha punya pengikut. Saya kata Kaha baru lahir. Muhammad datang dulu, Quran dah ada dah. Sebelum Kaha lahir, Quran dah ada. Orang dah hafal Quran. Orang dah baca Quran, dah hafal Quran. So Kaha datang kemudian ni buat apa? Dia bukan dapat Quran pun, saya kata. Sebab basic ni pasal Muhammad datang, terima Quran. Dan Quran tadi bukan datang hanya untuk dibaca. Bahkan pengertian Quran juga Allah Ta'ala jamin. Contoh Allah SWT sebut dalam Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-19. Al-Qiyamah ayat 16-19. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau gerakkan lidah kau Muhammad dengan Quran tu untuk kau cepatkan dapat Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang ke atas kami lah menanggung akan penghimpunan Quran tu dalam dada engkau dan pembacaannya semula. Mana Quran tu dibaca, dihimpun dalam dada engkau dan baca semula, kami jamin. Jangan kamu sibuk gerakkan lidah engkau. Sebab Nabi SAW dahulu pernah ingin untuk cepat dapat Quran. So belum pun sempat Jibril habis baca, Nabi dah start ikut. Takut terlepas. So Allah Ta'ala pun tegur Nabi dengan berkata, yang kau gerakkan lidah kau dengan Quran untuk kau cepat-cepat dapat dengan Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Dekat atas kami lah. Dekat atas kami. Allah Ta'ala kata kami. Inna alaina jam'ahu, penghimpunan Quran tu dalam dada kau. Wa qur'anah, pembacaan semula. Himpun, kami jamin. Baca pun kami jamin. Fa'idha qara'nahu, bila kami bacakan dia, fattabi' qur'anah, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, ke atas kami lah penjelasannya. So daripada ayat surah Al-Qiyamah tu, Quran dijamin dari 3 sudut. Hafalan Nabi, bacaan Nabi dan pengertian dia. So Allah Ta'ala jamin 3 sekali. Sebab tu kalau orang tu kata dia mengaku Rasul, contoh macam Kaha Al-Kazab ni mengaku Rasul. So kita tanya soalan, Kaha hafal Quran tak? Sebab dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala sebut bahawa Rasul yang dituju padanya Quran ni, dia dalam dada dia ada Quran. Kaha Al-Kazab tak hafal Quran. Tak hafal Quran pun, dia tahu 2-3 ayat je. Daripada ayat Quran tu dia ambil ayat ni pakai untuk diri dia. Tapi kita tanya soalan balik. Dia tak hafal Quran je, Rasul silakan surah Al-Qiyamah kata, Rasul yang diutuskan tu dalam dada dia ada
Quran. Nah, ini sering berlaku kekeliruan dalam masyarakat. Kadang-kadang kena tipu dengan orang macam ni. Dia tak hafal Quran pun, tiba-tiba dikatakan bahawa diorang erti Quran atau tahu pengertian Quran. Yeah. Faham So, jadi maksud dia pertama. Okay, jadi dia kata nak pakai Quran tak nak sunnah. So, bila kita tanya soalan macam tu, macam mana awak nak faham sunnah tanpa sunnah? Tak, pasal pun tak tutup ayat. Okey. Sebab? Apa kata? Okey. Okey. Baik. Maksudnya dia ikut Quran tak ikut sunnah. Ini masalah. Pasal kumpulan baik kumpulan sesat hanya asas anti hadis ke Rasyid Khalifah anti hadis. Macam tu juga. Dia nakkan Quran tapi tak nak sunnah. Sedangkan teks Al-Quran tu sampai kepada kita dengan jalan yang sama. Sebab para sahabat Nabi riwayatkan kepada kita Quran. Diorang juga riwayat kepada kita pengertian Al-Quran tersebut. Sebab tu kalau kita tanya soalan balik oleh orang macam ni, teks Quran awak dapat mana? Kalau awak tak nak sunnah, awak dapat mana? Dia kata tak nak sunnah sebab sunnah ni an. Quran tu an. Saya ingat waktu saya pergi jumpa dengan salah seorang mengikut Kahar ni. Salah seorang ikut saya tu hafal Quran. Dia kata, "Bang, saya dengan Rasulullah ada 42 orang." Dia kata. Untuk teks Quran ni, saya dengan Rasulullah ada 42 orang, dia kata. Dia diam. Pasal budak-budak yang kita tegur tu, dia ingatkan, dia kata Quran dah ada. Mana Quran dah ada? Quran datang pada kita. Dia lepas dia para sahabat hafal untuk kita. So kalau orang tak nak terima teks Al-Quran dia para sahabat, tak terima penjelasan para sahabat tentang Quran, macam mana dia boleh terima teks Quran daripada para sahabat? Once kita kata terima Quran tak terima sunnah, kita hancurkan dua sekali sebenarnya. So ini bentuk pertama lah kalau kita jumpa kumpulan ni, dia akan cuba untuk kata sangsikan tentang Quran sunnah tak terima. Okey. Kemudian ada itu sifat pertama Kedua, dia punya ciri-ciri yang mereka mainkan adalah mereka akan beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab. Certain ayat diambil, certain ayat ditinggal. Bila mana-mana menguntungkan diri dia, dipakai. Dia kata, ini dalil ni. Tapi bila kita baca ayat Quran yang lain yang serupa dengan tajuk tersebut, dia gagau. Contoh macam geng-geng Kahar ni, okay, dia tak nak sunnah. Dia tak nak sunnah. Dan dia kata, contoh macam dia kata, saya tak setuju. Muhammad ni Nabi, Rasul terakhir. Muhammad Nabi terakhir, tapi bukan Rasul terakhir. Jadi saya kata pada diorang, mana ada Rasul yang bukan Nabi? Mana ada Rasul bukan Nabi? Semua Rasul tu Nabi. Semua Rasul adalah Nabi. Tapi bukan semua Nabi tu Rasul. So, Nabi ni lesser, Rasul lagi atas. Atas Rasul Ulul Azmi. Kita memang ada dari level macam tu. So kalau seorang tu mengaku dia Rasul, dia kena lepas tahap satu, itu Nabi. Dia kena jadi Nabi dulu baru jadi Rasul. Tak ada seorang Rasul bukan Nabi. Tapi semua Nabi tu adalah tak ada seorang Nabi. Semua Rasul tu adalah Nabi. Tapi bukan semua Nabi tu adalah Rasul. Saya cakap yang tu. Jadi bila saya kata, dia kata dia tak terima ayat surah Al-Ahzab ayat 42, ayat 40 tu dia kata jangan ustaz baca pada saya ayat ni. Ayat ni kata dia kata maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Tiadalah Muhammad itu kecuali seorang tiadalah Muhammad tu bapa pada mana-mana lelaki di kalangan kamu. Maksudnya ada orang dalam kalangan manusia ni yang bin Muhammad. Mana lelaki bin Muhammad tak ada. Yang bin Muhammad Fatimah ada. Zainab ada, anak Nabi ada. Yang lelaki semua mati awal. So tak ada siapa lelaki bin dia last sekali Muhammad bin Muhammad bin Abdullah. Tak ada. Bila tak ada binti Muhammad bin Abdullah ada. Itu anak Nabi. Tapi kalau dia kata anak Nabi yang lelaki semua mati awal. Tak ada siapa yang lelaki ni bin last sekali bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Okey. Wa khataman nabiyyin, tapi dia bukanlah ni lelaki, tapi apa dia kata? Dia kata walaki Rasulullah, tapi dia utusan Allah Taala. Dia utusan Allah Taala dan penutup sekalian nabi. Tak sebut dah, dia adalah utusan Allah dan penutup sekalian nabi. Penutup sekalian nabi. Jadi dia kata ustaz jangan baca ayat ni. Ayat ni kata Muhammad nabi terakhir, tak kata Rasul terakhir. Saya jawab balik, saya kata sejak bila Quran bezakan nabi dan Rasul? Sejak bila Quran bezakan nabi dan Rasul? Ini dalil kena faham Kalau siapa jumpa kumpulan ni, ini ingat.
Sebab diorang cuba nak mainkan. Dia kata mana pernah Nabi lain, Rasul lain. Saya kata mana pernah Quran bezakan. So dia pun bacakan Al-Quran. Surah Al-Imran. Ayat 81. Al-Imran 81. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah tatkala mana Allah Ta'ala ambil perjanjian para nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi kerana aku berikan kamu kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Kemudian nanti datang kepada kamu seorang rasul. Musaddiqul lima ma'akum. Membenarkan apa di tangan kamu. La tu'minun nabihi wa tansurunah. Kamu beriman dengannya. Dan kamu membantunya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Lalu Allah Ta'ala berkata, adakah kalian berikrar dan kalian ambil di atas itu akan perjanjianku. Qalu aqrarna. Semua para nabi kata kami berikrar. Qala syahadu. Maka Allah Ta'ala berkata, bersaksilah wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersama kalian akan menyaksikan. Dia tengok ni beza nabi dengan rasul. Jadi saya katakan orang ayat tersebut, maksud ayat tu, ayat surah Al-Imran. Ayat yang ke-81 tu, saya kata itu untuk Muhammad. Dia kata, mana ada nama Muhammad kat sini? Saya kata ada nama Kahak kat situ ke? Mana ada nama Kahak kat situ? Saya kata ayat tersebut memberikan jaminan bahawa Muhammad ni dikenali oleh semua para Nabi dan Rasul. Cuma Nabi Muhammad SAW, macam dalam ayat 146. 146 surah Al-Baqarah. Kau tak kata apa? Alladzina atainahumul kitab. Orang kami berikan mereka kitab. Ya'rifunahu, mereka kenal Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, macam mereka kenal anak mereka sendiri. So maksud dia, diorang kenal macam kenal anak. So itu ada dalil kat situ bahawa Muhammad dikenali oleh rahib dan pendeta. Rabai Yahudi, pendeta Nasrani ataupun rahib Kristian, semua kenal Muhammad. Waraqah bin Naufal tengok Muhammad, dia kenal. Raja Najasyi kena dengar cerita Muhammad, dia kenal. Heraklius, Raja Rom, kena dengar cerita Muhammad, dia kenal. Pendeta Yahudi di keliling Madinah, Abdullah bin Salam, Zaid bin Sa'nah, macam yang kita bincang itu, tentang apa orang yang masuk Islam di kalangan pendeta dan rahib. Dan kita bincang tentang nama Nabi. Kan kita bincang kan, pada tentang tajuk bukti-bukti Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana Nabi SAW ni nama dia sampai sekarang masih ada dalam kitab Taurat dan Injil, masih ada sampai sekarang. So saya kata ayat ni untuk Muhammad. Sebab Muhammad dikenali oleh Nabi-Nabi yang dahulu dan diajar pada pengikut mereka turun-temurun sampai sekarang mereka kenal Muhammad. Orang tak kenal Kahar. Saya katakan dia Kahar, siapa kenal? Ada. Yahudi Nasrani kenal Kahar. Ada siapa clarify Kahar tu betul Rasul? Muhammad ada. Sedangkan kita tahu bahawa ikut lineage keluarga, Nabi Muhammad SAW daripada keluarga Ismail. Sedangkan orang-orang Yahudi atau Nasrani ni daripada lineage Ishak. Diorang dua family, satu bapa yang sama, itu Ibrahim. Tapi family tu macam dah terasing. Macam yang Hajar ni dianggap lesser oleh orang-orang daripada keturunan Ishak. Alasan dia kerana apa? Kerana bagi yang tak beriman lah. Kerana mereka rasakan ini anak wanita hamba. Diorang keturunan sama dengan Ibrahim. Mak diorang Sarah, keturunan sama Ibrahim. Jadi ikut lineage tu, ini lesser. Tiba-tiba datang daripada kumpulan ni, macam dalam surah Syu'ara. Allah kata, awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama Bani Israel. Tidakkah menjadi untuk mereka bukti mengenal Muhammad ni ulama-ulama Bani Israel. So kalau ulama Bani Israel kenal Muhammad, tapi tak kenal Kahar, saya kata. Jadi ini ayat 81 surah Al-Imran. Lepas tu saya hujah balik, saya kata, kalau nak bezakan masalah Rasul dengan Nabi tak ada beza. Allah Ta'ala kata macam tu. Dia kata mana? Saya kata tengok, buka surah Maryam. Kalau dia buka surah Maryam, daripada mula surah, dia tajuk dia datang dengan, kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala cerita tentang Zakaria, doa minta anak. Lalu kemudian disebutlah tentang kisah Zakaria, tentang Yahya. Kemudian disambung dengan sebutan tentang Isa. Kelahiran Isa. Kan Isa punya kelahiran kan disebut, diceritakan dalam kisah tersebut. Isa. Lepas Isa alaihissalam, kisah Ibrahim. Lepas Ibrahim, sebut sikit Musa. Lepas tu sebut tentang Nuh dan sebagainya. Sekejap. Ialah betul. Isa. Lepas tu disebut berkenaan dengan Ibrahim. Betul lah.
Lepas Ibrahim disebut berkenaan dengan Musa. Kemudian sebut tentang Harun, kemudian tentang Idris, tentang Ismail, kemudian tentang Idris. Okey. Jadi kalau kita baca kat situ, baca itu ayat surah Maryam tu, memang sebenarnya Allah Taala ceritakan tertib nabi-nabi tadi yang saya nak kata tak ada beza rasul dengan nabi. Sebab kalau saya sebut pasal ujung ayat tempat cerita para nabi, para rasul dan para nabi berkenaan, Zakaria, Yahya, Maryam, kemudian Isa, Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Ismail, Musa, Harun, Ismail, Idris. Disebut nama tu. Ayat 58. Ayat 58 bunyi sini. Ulaikal ladina an'amallahu alaihim. Mereka itulah golongan Allah beri nikmat di kalangan yang Allah Taala nikmat ke atas mereka. Orang-orang yang Allah Taala nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam, daripada zuriat Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, sampai ini sikit ni kesimpulan. Mana boleh tutup tak tutup dengan elok tadi. Pasal tadi ujung dia tu masalah. Okay, jadi yang ke-9 kita sebut tadi, mereka akan cari mutasyabihat. Dan tadi saya sebutkan surah Safat ayat yang ke-96. Yang mereka gunakan, kumpulan digunakan, dia kata Allah Ta'ala cipta apa kamu buat, cipta kamu apa kamu buat. Digunakan dalil itu, yang ayat mutasyabihat macam ni, untuk kata bahawa kita dan Allah tu sama. Atau apa kita buat, Allah buat. Dalam erti kata lain, diorang pakai untuk pengertian kita buat ni tak salah. Dosa saya buat pun Allah Ta'ala tak patut hukum saya. Ini benda-benda yang kadang-kadang kalau kita perhatikan balik memang berlaku sampai 10 minit. Okay, jadi kalau kita nak fahamkan 9 perkara yang kita sebutkan tadi, itu cara kita kenal ajaran sesat. Yang apa? Iman sebagian kitab, beriman Quran, tolak sunnah. Ataupun iman sebagian kitab, kufur sebagian kitab. Ataupun sembunyikan nas, atau bohong atas nama Rasulullah, atau selewengkan nas, ataupun tadi kita ambil tadi, selewengkan nas, ataupun mereka 96, okey, yang ke-6 selewengkan nas, yang ke-6 tadi okey, yang ke-6 mereka berdalil untuk sandaran, untuk sokongan bukan sandaran. Mereka cek dalil bukan kerana nak beramal, tapi kerana nak sokong amalan mereka buat. Kemudian ke-7 mereka tolak hadis ahad. Yang ke-8 mereka memburuk atau mengkritik para sahabat serta meninggalkan manhaj salafus soleh. Dan yang terakhir mereka mencari akan perkara-perkara ayat-ayat mutasyabihat atau dari hadis-hadis yang mutasyabihat untuk mereka jadikan sebagai tajuk. Okey. So secara keseluruhan bila kita jumpa kumpulan ni, memang itulah keadaan pengalaman jumpa dengan Kahar Al-Kadzab ni punya kumpulan. Dia tajuk dia tolak Nabi. Dia kata Nabi Muhammad SAW ni dia Rasul, bukan Nabi. Kemudian dipakailah dalil tadi macam saya terangkan. Kemudian ada selain itu juga diorang gunakan tolak macam kes tajuk hukuman potong tangan. Dia kata ini buruk. Mustahil Allah Ta'ala buat benda buruk. Dia kata. Saya kata dalam peperangan Al-Quran ada tajuk peperangan. Allah Ta'ala suruh pergi berperang. So nak buang mana tu? Perang. Bila Allah Ta'ala perintahkan pergi berperang, bunuh orang tu halal haram. Saya kata. So, dia cuba nak pakai akal lah. Macam sebahagian macam apa. Itu ada seorang ustaz yang sesat. Dia tolak rejam. Yang dia kata tak ada dalam Quran. Dalam hadis ada, Quran tak ada. Bila tanya, para sahabat buat, Nabi buat. Buat. Ijma' tak ijma'. Nabi buat, sahabat buat tapi tak ijma'. Itu kelakar lah. So benda yang kalau kita kata tak ijma', dan banyak perkara kat dalam Islam ni kita akan buang. Alasan dia kerana tak ijma'. Sebab Quran tak ada contohnya. Tak ada lafaz Quran sebut. Ini semua-semua ni ajaran sesat ni kita kata keserupaan tu sama. Tidak ada beza. Dari segi asas yang pertama kalau kita kata tolak hadis tu jelaslah kemudian kita dia ambil sebagai nas, tinggal sebagai nas. Nas mana dia seronok dia ambil. Mana yang dia tak suka dia tinggalkan. Ini kalau kita fahamkan betul-betul, memang secara asasnya ini cara kita kenal kemudian ajaran sesat. Mana saya sebutkan ini ada tambahan lagi. Tambahan lain contoh macam kita kata mereka reka-reka sumber baru. Ada juga macam mimpi, sandar bermimpi, kasyaf ke, ilham ke. Dijadikan itu sebagai sumber kononnya untuk
untuk apa, untuk sebab mereka percaya benda berkenaan. Contoh macam Quran hadis tak ada, tapi ada mimpi guru dia. Macam geng tabligh tu kan, ada timbul tajuk kata amalan baru dapat mimpi, baca ayat sekian untuk elak coronavirus. Itu benda tersebut termasuk di antara ajaran sesat. Bila orang tersebut gunakan mimpi, ini kaedah kita kenal lah. Macam arkam tu pun berasal mimpi.